Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Nuzulaiha binti Cik Muhammad Zain, memegang nombor matrik S62007. Saya merupakan pelajar sarjana muda pengurusan maritim. Saya akan membentangkan tema kedaulatan dan isu-isu keselamatan negara yang bertajuk penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja di Malaysia. Penyalahgunaan dadah merupakan antara isu utama yang sering diperdebatkan oleh masyarakat Malaysia. Penyalahgunaan dadah tidak mengira warna kulit maupun agama yang dianuti. Penyalahgunaan dadah bukanlah satu isu baru dan pada dasarnya negara kita tidak terlepas dari masalah yang membelenggu hampir ke semua negara di dunia ini. Penyalahgunaan dadah memberi kesan buruk dari segi psikologi penagih dan masyarakat sekeliling, ekonomi, malah keselamatan masyarakat yang berbilang bangsa. Sebelum saya menerangkan tajuk saya dengan lebih mendalam, saya ingin mentakrifkan apa itu dadah. Dadah adalah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat atau mencegah penyakit. Dadah akan mengakibatkan ketagihan, kemerosatan kesihatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikut peraturan. Jenis-jenis dadah adalah opiat dan opiat sintetik, stimulan, ganja, halusinogen dan diprosen. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor-faktor berlakunya penyalahgunaan dadah. Faktor pertama adalah berpunca daripada tekanan hidup. Tekanan daripada masalah yang dihadapi seperti masalah peribadi, keluarga dan kerja. Oleh hal yang demikian, apabila tekanan emosi berlaku secara keterlaluan, seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu berdepan dengan tekanan tersebut. Akhirnya, sebagai jalan penyelesaian, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadikan dadah sebagai teman setia yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang dihadapi. Contohnya, kesibukan ibu bapa dengan kerja telah menyebabkan anak-anak terasa asing dan menjauh daripada ibu bapa. Oleh hal yang demikian, remaja akan melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa. Selain itu, faktor berlakunya penyalahgunaan dadah juga kerana mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Hal ini demikian kerana rakan merupakan orang terdekat kepada remaja selepas keluarga. Mereka akan kerap menghabiskan masa bersama berbanding dengan ahli keluarga. Oleh hal yang demikian, mereka akan mengikut dan melakukan perkara yang dilakukan oleh rakan mereka tanpa menyedari kesan buruk pengambilan dadah. Terdapat juga kes apabila seseorang itu tidak mengikut kata rakan, mereka akan disisihkan oleh rakan-rakan yang lain. Di samping itu, kurangnya penghayatan ilmu agama juga merupakan faktor penyalahgunaan dadah. Mereka yang kurang didikan agama akan mudah terjerumus ke dalam kancah penyalahgunaan dadah. Hal ini berlaku kerana ibu bapa tidak memberi didikan agama yang secukupnya kepada remaja, menyebabkan mereka berani melakukan perbuatan salah seperti menghisap dadah. Tambahan lagi, di dunia moden ini, remaja sangat terdedah dengan gejala sosial yang boleh merosakkan akal fikiran mereka. Kurangnya penghayatan ilmu agama menyebabkan remaja sesuka hati melakukan perkara yang telah dilarang oleh agama. Oleh itu, pendidikan agama amatlah penting bagi menghalang dari perbuatan yang dianggap hina. Faktor terakhir adalah pengaruh media cetak dan media elektronik. Hal ini adalah kerana melalui kedua-dua media ini dapat memberikan maklumat atau bahan yang tidak diperolehi di sekolah maupun di dalam buku teks sekolah. Walau bagaimanapun, kedua-dua media ini juga memberi pengaruh yang amat besar terhadap remaja hingga boleh mengubah tingkah laku serta akal fikiran mereka. Remaja bertindak melulu tanpa memikirkan perkara yang dibuat itu betul atau salah, perbuatan seperti menghisap dadah. Manakala, kesan penyalahgunaan dadah adalah memusnahkan kebahagiaan seseorang. Apabila seseorang menagih dadah, maka masa depan mereka akan terganggu kerana badan dan otak menjadi lemah.
Hal ini disebabkan dadah telah meracuni tubuh mereka. Keluarga mereka akan menjadi kucak-kacir kerana ketagih dadah. Penagih dadah juga akan menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga mereka dalam kalangan masyarakat. Penagih akan menjadi bebanan kepada keluarganya kerana terpaksa menghabiskan masa, tenaga dan wang untuk merawatnya. Jika penagih tersebut adalah seorang wanita dan telah mengandung, berkemungkinan akan melahirkan anak yang cacat dan ketagih dadah. Oleh itu, sesebuah keluarga yang mempunyai penagih dadah tidak akan hidup dengan aman dan harmoni. Penyalahgunaan dadah juga akan menjejaskan pembangunan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana gejala ini akan menyebabkan negara kita akan mengalami masalah kekurangan tenaga pekerja yang berkemahiran. Sebagai contoh, oleh sebab banyak golongan remaja yang terbabit dengan gejala penyalahgunaan dadah, banyak pekerja kilang didominasikan oleh pendatang asing. Secara keseluruhannya, sekiranya masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja masih tidak dititik beratkan, nescaya negara kita akan gagal menyahut cabaran bagi merealisasikan negara untuk lebih maju. Kesan terakhir penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja adalah meningkatkan kadar kegiatan jenayah. Penagih dadah yang kekurangan wang untuk membeli dadah sanggup melakukan perkara-perkara yang kejam untuk mendapatkan dadah. Seseorang akan kehilangan harga diri dan kehilangan sifat-sifat kemanusiaan akibat pengaruh dadah. Mereka akan merompak dan membunuh untuk mendapatkan wang yang cukup bagi memenuhi tabiat mereka. Remaja yang mempunyai masalah penyalahgunaan dadah sentiasa tinggi dalam kadar kegiatan jenayah. Kesimpulannya, kita mestilah bertekad dengan keazaman yang tinggi untuk memerangi dadah. Najis dadah akan kita kuburkan jika sama-sama berganding bahu merealisasikannya. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama bagai aur dengan tebing serta memainkan peranan penting bagi merealisasikan hasrat negara untuk bebas daripada penyalahgunaan dadah. Kita semestinya tidak mahu negara yang telah dibangunkan sejak dahulu lagi musnah hanya kerana masalah penyalahgunaan dadah ini. Semoga segala usaha untuk menupaskan musuh nombor satu negara ini akan menampakkan kejayaan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.